Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana izinnya dapat kita bersua pada kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kehadiran barisan panel kita, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini adalah berkisar mengenai isu hubungan manusia dari sudut pentadbiran dalam menghadapi era IR 4.0 dan ledakan inovasi teknologi yang berfokuskan kepada pengurusan konflik dalam pembangunan modal insan di Arabiah High Court University. Saya ingin memperkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi di Arabiah High Court University of Automotive Malaysia, iaitu panel pertama Puan Khairul Rabiah, Puan Khairul Rabiah binti Makluki, pensyarah kanan akademik di Arabiah High Court University, dan juga panel kedua kita Puan Nur Hafizah binti Zakaria, pegawai eksekutif Hal Ehwal Pelajar di Arabiah High Court University. Seperti yang diketahui umum, di Arabiah High Court University Malaysia adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang memfokuskan pada pembinaan kemahiran dalam semua disiplin berkaitan otomotif. Dan Akademi Saga pula adalah sebuah institusi latihan vocational yang dibuat khusus untuk membina kemahiran selepas penjualan untuk industri otomotif. Memperkukuhkan TVET di Arabiah High Court University, pasukan di Arabiah High Court University terdiri daripada pelajar, diploma dan sarjana muda dalam teknologi otomotif. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panel pertama kita, Puan Khairul Rabiah binti Makluki, untuk menerangkan apakah konflik yang berlaku dalam institusi pendidikan dalam di Arabiah High Court University. Dengan ini, dengan hormatnya saya ingin mempersilakan. Puan. Terima kasih kepada moderator yang dikasihi sahabat panel kita Nur Hafizah binti Zakaria, pensyarah-pensyarah dan para pelajar yang lain. So saya akan share sikitlah tentang konflik dalam institusi pendidikan ni. So konflik ni akan berlaku kepada semua orang. Dalam konteks pendidikan ni, konflik ni boleh berlaku kepada pensyarah, kepada tenaga sumber manusia, student, dan semua orang akan terlibat bukan semua akan terlibat, semua akan menghadapilah konflik ni. So konflik ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Konflik yang pertama ni iaitu konflik interpersonal. Konflik ni merujuk kepada perselisihan atau perbezaan pendapat antara dua individu melalui sikap, kepercayaan, budaya dan nilai tersendiri. Contoh kat sini yang kita boleh nampak bila berlakunya wabak pandemik COVID-19 ni, pendidikan kita dah berubah dari segi kelas lah. Kalau sebelum ni kita boleh buat secara bersemuka, sekarang ni kita kena buat atas talian. So bila ada perubahan teknologi tu, tak semua orang boleh guna. Macam tak mahir lah nak guna Google Meet, nak guna Zoom, nak guna Webex, tak semua orang mahir. Jadi dekat situ tercetusnya konflik lah. Yang kedua iaitu konflik intrapersonal. Konflik ini merujuk kepada perselisihan faham dalam diri individu tersendiri, berpunca daripada tindakan, kepercayaan, emosi dan nilai diri sendiri seseorang yang dikategorikan sebagai pelibatan psikologi dalam diri sendiri. Contoh macam yang tadi, dah ada perubahan pembelajaran. So bila ada perubahan ni, tak semua orang, bukan tak semua orang lah, tak semua pensyarah boleh adapt dengan perubahan tu. Dia susah nak terima. Bila susah nak terima tu, dia ada konflik lah dekat situ. Yang ketiga, konflik antara kumpulan. Yang ini timbul apabila terdapat perselisihan faham mengenai matlamat, kaedah atau keperluan serta perbezaan kepribadian tersendiri. Contoh yang ni macam bila student dapat assignment daripada lecturer, so dari ahli kumpulan tu sendiri, dia ada konflik. Yang seorang ni nak buat cara macam ni, yang seorang nak buat cara ni, dia tak sama pendapat. Yang itu pun boleh timbulkan konflik jugalah. So konflik yang dihadapi dalam di Arabiah High Court University ni, dia datang dalam pelbagai bentuk, secara individu dengan individu, kumpulan dengan individu ataupun kumpulan dengan kumpulan. Faktor ini menyebabkan berlakunya konflik dalam di Arabiah High Court University. Ini merangkumi pelbagai sumber yang sukar didapati dalam institusi, perbezaan matlamat antar pensyarah dan ketua akademik saling bergantung dalam melaksanakan kerja, perbezaan nilai dan persepsi. Itu sajalah dulu setakat ni yang saya boleh sharekan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Khairul Rabiah.
yang menerangkan berkaitan dengan konflik yang berlaku dalam institusi di Arabiah Harkom. Seterusnya saya ingin menjemput panel kedua kita, Puan Hafizah, bagi menerangkan sejauh manakah hubungan manusia dalam mengatasi konflik di Arabiah Harkom. Silakan Puan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Nurul Murni dan sahabat panel kita, Puan Rabia. Okey, berbalik pada soalan tadi, kita boleh lihat hubungan manusia dalam mengatasi konflik ini adalah pengurusan konflik ini dalam konteks hubungan manusia merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk atasi konflik yang berlaku di dalam institusi pendidikan DRB Highcom University ini sendiri. Konflik dalam sebuah industri mungkin perlu ditangani dengan sensitif, sementara pada masa yang sama penelitian pintar dapat membantu mengurangkan jumlah konflik yang berlaku. Konflik juga berlaku berpunca daripada hierarki atau peringkat-peringkat kaki tangan di dalam institusi itu sendiri. Dalam kes ini, konflik antara ketua akademik dengan pensyarah boleh kita jadikan contoh yang terbaik dalam cara atasi konflik ini. Selain itu juga, konflik fungsi antara jabatan dengan jabatan juga boleh terjadi. Terdapat pelbagai cara bagaimana warga institusi pendidikan di Arabiah Community ini dalam tangani konflik ini. Yang pertama seperti dalam melalui pengelakan. Pengelakan ini bermaksud perhindaran di mana tidak ada tekanan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang berkonflik ini. Kaedah ini digunakan bagi mengelakkan pelibatan konflik atau menjauhkan diri dari konflik itu. Tujuannya adalah bagi melambatkan proses perundingan dan untuk mengelakkan perundingan dalam beberapa kes. Sebagai contoh, ketua akademik harus mengelak daripada membuat sebarang pernyataan yang boleh menyebabkan seseorang itu timbul kemarahannya, kecurigaan, keraguan atau ketidakpuasan para pensyarah. Ini kerana dengan pernyataan itu, dia akan mempengaruhi masalah pribadi dan boleh melibatkan maruah pensyarah itu sendiri. Yang kedua, melalui bertolak ansur. Toleransi bermaksud, di sini toleransi boleh kita lihat bermaksud kerjasama tanpa tekanan, kerjasama. Kaedah ini digunakan oleh mereka yang memantikkan hubungan baik. Siapa yang menggunakan kaedah ini, dia akan menang dalam menjaga hubungan mereka, sanggup mengobarkan hasil penyelesaian konflik. Kerjasama akan dijalankan oleh pihak yang bertentangan dan tekanan akan dapat dikurangkan. Yang ketiga, persaingan. Kaedah ini digunakan kepada desakan dan tidak ada kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik. Kedua pasukan akan menang atau kalah. Mereka yang menggunakan kaedah ini berusaha untuk mencapai kehendak mereka tanpa menjaga individu lain. Ciri utama kaedah ini adalah kecurigaan. Walau bagaimanapun, pendekatan paksaan dapat membawa kemenangan pada seseorang individu. Sudah tentu ada pemenang yang kalah dalam pertandingan ini. Mereka percaya bahawa persaingan akan mendorong dirinya untuk mengatasi kelemahan individu lain. Seterusnya, melalui pendekatan kerjasama, ia dapat diwujudkan situasi menang-menang dalam pengurusan konflik ini. Apabila terdapat konflik dan kita melakukan penyelesaian, kaedah kerjasama ini adalah sangat sesuai. Kedua-dua pihak mempunyai objektif jangka panjang dan bersedia bekerjasama untuk melindungi kepentingan antara satu sama lain. Oleh itu, mereka akan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua pihak sambil melestarikan dan mengukuhkan hubungan yang ada. Penyelesaian konflik dengan proses ini memerlukan keyakinan keterbukaan, sifat toleransi, timbul balik serta keinginan untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk mencari jalan penyelesaian, kedua pihak harus berkorban. Walaupun agak sukar, ia memberikan hasil yang sangat baiklah untuk kedua pihak. Itu sajalah yang saya boleh berisikan mengenai hubungan manusia dengan konflik dalam DIB High Community ini. Okay, terima kasih Puan Hafizah di atas penerangan lanjut berkaitan hubungan manusia dalam menangani konflik. Seterusnya saya ingin menjemput sekali lagi panel kita iaitu Puan Khairul Rabiah dalam menerangkan pengurusan konflik dalam menghadapi era IR 4.0. Silakan Puan.
Okay, terima kasih sekali lagi kepada moderator. So dalam pengurusan konflik dalam menghadapi era IR 4.0 ni, semua orang kena adapt dengan sesuatu perubahan. Dalam hidup kita ni sentiasa akan ada perubahan, tak kisah daripada segi teknologi, dari segi sikap, peraturan akan ada perubahan. So semua orang kena belajar untuk terima perubahan, kena adapt benda tu lah. Sebabnya macam contoh sekarang macam lebih kepada teknologi lah. Bila berlakunya wabak pandemik ni, bila kelas dah berada atas talian, semua orang kena biasakan diri. Biasakan menggunakan teknologi supaya senang akan datang. Kalau ada lagi perkara ni berlaku lagi sekali, kita dah biasa dengan keadaan ni. Itu sajalah setakat ni yang saya boleh share. Okey, sikit lagi saya nak tambah. Ketua dia kena mainkan peranan yang penting. So kalau ada apa-apa perubahan, dia kena bagi tahu secara secara berhemah, cara untuk kita gunakan, bukan cara untuk kita gunakan, lebih kepada untuk kita kita tahu apa itu perubahan, macam mana kita ajar dulu anak buah kita untuk apa yang berubah tu dari segi teknologi tu, supaya dia boleh terangkan kepada orang lain untuk memudahkan cara penggunaan. Ataupun kalau macam individu tu kita ambil inisiatif sendiri. Kita tengok dekat Google ke macam mana cara nak buat kelas melalui Google Meet, ataupun cara nak buat video melalui InShoot ke, semua tu kita boleh cari sendiri. Itu sajalah. Terima kasih kepada panel kita Puan Khairul Rabiah. Seterusnya bagi soalan terakhir saya akan ajukan kepada panel kita Puan Nur Hafizah. Bagaimanakah Puan setuju apa isu yang kita bincangkan sebentar tadi berkaitan dengan konflik ni? Adakah konflik yang berlaku di dalam di RBH Universiti ini akan membawa perubahan dalam institusi pendidikan? Bersilakan Puan. Terima kasih Pak Moderator. Saya rasakan isu konflik ini, memang saya bersetuju dengan isu konflik ini boleh membawa perubahan kepada institusi di RBH Universiti ini sendiri. Dalam usaha menangani konflik ini adalah sangat penting bagi institusi ini. Ini kerana setiap aspek perubahan dalam institusi cenderung membawa kepada pelbagai konflik yang akan timbul. Perubahan yang berlaku dalam RBH Universiti ini, sama ada dirancang atau tidak, bukan saja memberi kesan dalam kepada perubahan struktur dan personal itu, juga mempunyai kesan terhadap penciptaan peribadi dan institusi, hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik. Seterusnya, sekiranya konflik tidak ditangani dengan betul, akan mengganggu dalam keseimbangan matlamat institusi di RBH Universiti secara menyeluruh. Menghadapi konflik yang tidak dapat dielakkan dalam institusi, konflik yang timbul harus diluruskan sehingga menjadi medium yang boleh digunakan oleh DRBFOM untuk terus maju di dalam industri ini. Itu sajalah pandangan saya. Terima kasih Puan Hafizah di atas penerangan itu tadi. Okey, secara kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini, implikasi strategik dari tingkah laku warga di RBH Universiti untuk menyelesaikan konflik dalam institusi adalah dengan berusaha mewujudkan persekitaran yang bebas dari konflik, atau ketika terjadinya konflik serta cuba untuk memastikan ianya dapat diselesaikan dengan segera. Konflik di RBH ini boleh memberi kesan positif dan negatif dan dapat mendorong inovasi, kreativiti dan penyesuaian bergantung pada sejauh mana penerapan pengurusan konflik dalam menangani konflik. Atas sebab ini juga pelaksanaan pengurusan konflik sangat mendesak industri 4.0 dan inovasi teknologi. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, diharapkan forum ini dapat memberi penjelasan yang bermanfaat kepada mengundur diri. Terimalah serah Laila Yuan. Hintailah kami antara nampak esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I